kemampuan semula jadi manusia, ya, perempuan untuk bertahan daripada keinginan seks dia 4 bulan. Itu Allah punya, sebab itu Allah tak arba'at asyhurin. Baik. Terdapat riwayat yang menyatakan Sayyidina Umar Al-Khattab pada suatu malam ketika beliau meronda di persekitaran Madinah, beliau mendengar rintihan seorang isteri yang ditinggalkan oleh suaminya. Ini hebat Sayyidina Umar, ya. Dia seorang pemimpin yang akan tengok apa masalah rakyatnya, turun padang sungguh. Dan dia turun padang bukanlah orang kata ada escort ke apa, dia sendiri turun padang nak dengar. Kalau bawa makanan dia sendiri bawa, bukanlah orang bawa. Bukanlah untuk tunjukkan ada TV je, lepas tu orang lain nampak tak. Ini Sayyidina Umar. Ya, sebab itulah untuk mencontohi Sayyidina Umar agak sukarlah nak jadi pemimpin yang boleh meniru seperti mana Sayyidina Umar sebagai ketua negara ketika itu. Jadi Sayyidina Umar ada suatu ketika dia tengah ronda dengar rintihan seorang isteri yang ditinggalkan oleh suaminya. Ya. Ialah rumah masa itu bukannya rumah macam rumah kita ni merintih pun tak dengar. Kan? Rumah batu kan. Mana nak dengar. Tapi zaman itu rumah papan. Rumah daripada pokok tamar ke kan. Jadi boleh dengar lah apa yang ada yang dalam rumah. Ya. Macam rumah kita sekarang ni kan senang orang nak masuk saja. Jadi dia mendengar rintihan seorang isteri menerusi sajaknya. Maknanya dia baca sajak. Ya. Sebab zaman itu, ini kata budaya sajak syair ni memang terkenal dalam masyarakat Arab. Ya, memang terkenal. Jadi dia merintih. Macam kita lah tengok tiba-tiba ada orang menyanyi dalam rumah kan. Dia ulang-ulang lagu yang sama je. Mestilah. Dan ada sebab tu. Baik. Apa bunyi sajak dia? Tatawwala hazal lailu waswadda janibih wa arraqani an la khalila la ibu wa wallah laula Allah tuhsya awakibu la zulzila min hazal sariri jawanibu. Apa maksudnya? Betapa jauh malam berlalu. Dia siang-siang tak ada apa sebab dia siang-siang dia sibuk kerja. Malam mula teringat. Sebab itu dulu-dulu lah orang cerita betul tak tahu orang-orang dulu kenapa anak mai. Kenapa orang dulu anak ramai? Sebab siang-siang dia kerja. Malam dia penat. Dia tak ada tengok TV. Sampai pukul malam-malam dulu TV sekejap je kan. Apa lagi? Dengan bini lah. Jadi sebab itu itulah hiburannya. Kan? Hari ni suami duk tengok bola apa benda. Bini duduk dalam bilik dah. Lepas tu pukul 1 baru masuk bilik. Mana seorang isteri bermalas nak belayan lah. Kan? Dulu tidak. Kan? Sama-sama dah pukul lepas isyak tu tak ada apa dah nak buat. Masuk bilik lah. Dah masuk bilik tu apa lagi? Itu dah buatnya. Itu budaya dulu kan. Berbeza. Jadi waktu malam ni waktu yang dia kan teringat kan. Biasa ada isteri dan suaminya bersama dia. Hari tak ada. Inilah rintihan yang berlaku pada wanita yang sedang Sayyidina Umar lalu di rumahnya. Gelap hitam menyelubungi diriku. Rasa macam dah, yelah, tak seronok. Ya. Maka degil tak mau lena. Tiada teman untuk bermesra. Ya, sebab itu kita ni jangan tidur lewat sangat kan bini. Kesian kat bini. Ya. Dia tu sebelum tidur nak juga nyembangkan kita. Ya, lepas nyembang nyambil lah ya. Dia ada buat teruknya. Jadi apa ni kita duduk lama kan kesian kat dia. Sebab dia sebut situ mata degil tak mau lena. Tiada teman untuk bermesra. Demi Allah kalau tidak ku geruni akibatnya. Mujur dah. Ada masih iman tu ada lagi. Ya? Kalau tak ada iman apa jadi? Kan ku gegarkan katil ini seranapnya. Nak menunjukkan bahawa bergeloranya nafsu fitrah semula jadi manusianya ketika itu. Tapi nak buat macam mana? Jadi kita kena ingat-ingat lah ya. Pada pasangan kita jangan tinggal lama-lama kan. Baik.
Mendengar kepada sajak ini, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu lalu bertanya kepada putrinya yang bernama Hafsah, berapa lama seorang wanita boleh bersabar terhadap suaminya? Maka jawab Hafsah, sekitar 120 hari. Maknanya 4 bulan lah. Lebih kurang lah ya. Maka kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, aku tidak akan menahan mana-mana tentera lebih dari tempoh itu. Maknanya, sejak daripada peristiwa itulah, Sayyidina Umar tak akan menghantar tentera ke medan perang atau ke mana-mana lah. Kedua, lebih daripada 4 bulan. Dan beliau memutuskan bahawa para tentera tidak boleh meninggalkan rumah lebih daripada 4 bulan. Tapi sekarang ya, hanya lan-lan tahu dah. Kalau masuk hutan operasi berapa lama. Ya, kalau ikutnya dan sejarah Islam, Sayyidina Umar 4 bulan je. Sebab dia tahu naluri semula jadi, bukan pada lelaki tu mungkin tak kisah, dia sibuk. Duduk kerja kan. Duduk kerja penat, tentera, ya kerja, tu malam tidur. Tapi macam mana isteri yang kat rumah tu, yang saya kata waktu malam dia lapang masa dia. Mula teringat. Di sinilah ya Islam ya memahami fitrah semula jadi manusia. Sebab itu letakkan angka 4 bulan. Baik. Kembali ke pangkal jalan. Islam menggalakkan suami yang melakukan ilah supaya kembali semula ke pangkal jalan selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Cuma tuan-tuan ya, kalau kita nak memahami tentang ilah ni, kita kena buka kitab fiqh. Ini kitab tafsir. Ya. Jadi dia tidak menceritakan detail tentang bagaimana ilah ini secara detail. Okey? Baik. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Maka jika mereka kembali kepada isterinya, fa'u. Fa'u tu sebagai ulama mengatakan bersetubuh. Maknanya sekiranya dia kembali. Kembali apa? Kembali menyetubuhi isterinya. Bila dia bersetubuh isterinya, habislah waktu ilak tu. Ya? Fa innallaha ghafurur rahim. Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya. Cuma tuan-tuan dalam saya cerita, sebab saya pernah dalam bab nusus pernah biasa. Ya. Sebab dalam 3 hari ni kadang-kadang isteri ni dia tak kisah pun tak tidur dengan suami. Ni bagi kes-kes yang bila nasihat dah tak boleh, kemudian dia tak tidur sekali. Bagi isteri yang baik, 3 hari tu tempoh menunjukkan bahawa untuk dia kondusif, dia kembali taat kepada suaminya. Tapi mana isteri yang memang tak suka tu lantaklah, aku tak kisah, tak tidur dengan suami pun. Tu. Cuma dalam bab nusus, selepas bercerai daripada tempat tidur, dia boleh pukul. Itu je lah. Tapi pukul itu bukan pukul untuk dera. Ya, bukan pukul. Dia pukul syarak. Pukul syarak maknanya yang pertama, di manakah kedudukan yang boleh dibenarkan pukul? Adakah keseluruhan anggota badan yang boleh dipukul? Ya. Di sini fiqh akan memperincikan. Ya, tempat yang boleh dipukul adalah tempat yang berdaging. Di mana tempat berdaging itu? Sudah tentulah sama ada di pinggulnya atau di betisnya. Macam mana pula buah dada pun berdaging juga? Tak boleh. Tetap tak boleh. Muka tak boleh. Kemaluan tak boleh. Maknanya dia ada. Walaupun dibenarkan tu. Yang kedua, alat untuk dipukul juga ulama membicarakan. Adakah dikatakan pukul tu boleh pukul dengan tongkat ke, dengan rotan ke, ataupun apa sebenarnya alat yang dibenarkan untuk pukul. Sebab itu digadiskan bahawa boleh pukul, alat pukulannya adalah alat yang tidak memudaratkan pasangannya. Cara memukul pun diambil kira. Bagaimana cara nak memukul tu? Sebab Islam bukan tujuan untuk mendera. Tetapi Islam tujuan untuk mendidik. Mana pukulan itu ialah pukulan mendidik. Baik. Jadi dalam bab ini pun sama juga. Ya. Maka jika dia kembali.
Dan tempoh 4 bulan tu, tiba-tiba dah sebulan, nak balik-balik isteri dah. Maka zaman jahiliah tak boleh. Dah ilak-ilak terus. Ini yang dikata diubah suai oleh Islam. Begitu dengan zihar. Bila dia zihar je isteri dia, cerai dah. Dengan tu je. Tapi Islam tak. Islam tak. Bayar kafarah lah. Kembali balik pada isteri. Ini yang dikata diubah suai oleh Islam. Ya. Banyak contohnya budaya menyambut tetamu. Itu memang budaya Arab. Dia meraihkan tetamu. Tapi Islam datang, budaya itu diteruskan. Tapi dia buat penambahbaikan. Waktunya 3 hari saja. Kalau dah sampai seminggu itu kan tetamu dah. Lepas tu kena jaga batas dia. Aurat dia kena jaga. Mungkin zaman jahiliah tak kira batas-batas. Ini yang dia penambahbaikan. Jadi Islam ada sistem filter. Sistem tapisan terhadap budaya masyarakat Arab ketika itu. Sebab itu ulama-ulama usul fiqh meletakkan satu kaedah yang namanya al-adatu muhakamat. Adat boleh menjadi hukum apabila adat itu tidak bertentangan dengan syarak. Budaya sesuatu tempat itu. Dia tak ada masalah. Sebab itu dia ada hukum uruf namanya. Hukum tempat itu. Dan kalau benda itu tak menjadi masalah di syarak, teruskanlah. Ya, itu cara Islam mengeluarkan hukum. Baik. Ungkapan dalam ayat ini membayangkan tiada salahnya bagi lelaki yang membuat sumpahan itu untuk kembali semula. Tak ada salah. Dulu tak boleh, sekarang boleh. Tak ada masalah. Ya. Sekalipun dia diwajibkan membayar kafarah. Dia kenalah bayar. Ya. Kena bayar. Itu denda yang dia buat. Apa kafarah dia? Memilih sama ada memerdekakan seorang hamba yang mukmin. Itu dalam hadis ya. Ini dah hadis. Jadi hadis menerangkan Quran. Cuma hadisnya tu saya tengok balik. Tak jumpa. Saya dah baca dah. Saya rasa saya simpan dalam ni kan. Dalam telefon. Jadi dia kena pilih. Yang pertama, dia memerdekakan seorang hamba yang mukmin. Oh, mana carinya hari ni ya? Tak ada. Ya. Tak apa. Kalau tak ada, memberi makan 10 orang miskin. Bila sebut beli makan tu ya, tuan-tuan ya. Yalah, makan makanan dia lah. Kan? Kalau sekarang ni orang Melayu makan nasi lah. Janganlah bagi vegetarian pula. Bagi makan sayur. Ya, nasi tak ada. Bagi nasi. Jangan ada nasi saja. Ada lauknya. Kan ya? Setiap orang satu mud. Itu satu cepak. Satu cepak ni berapa ya? Itu kira lah ya. Tapi macam saya kata tadi, janganlah bagi nasi je. Bila sebut makan tu, adalah sekali. Paling-paling adalah ikan. Seekor pun jadi ikan kembung pun. Ya? Adalah berkuah sikit. Atau memberi persalinan kepada mereka. Berapa? 10 juga. Ya, 10 orang. Ya, sepersalinan. Bila sebut sepersalinan ni, cuma ada setengah ulama kata, pakaian. Dia tak sebut sepersalinan. Ya? Kalau sepersalinan ni, bila ada baju, ada seluar. Seluar ada kasut ada stokin. Jenuh juga. Kalau 10 orang, kalau seorang 100, mau juga 1000. Macam itulah. Ya. Misalnya saya pernah orang Indonesia satu orang, dia bagi mas kahwin pada isterinya sepersalinan solat. Ya. Maka penuh sepersalinan solat termasuk sampai dengan telekungnya, sejadahnya. Semua apa saja alat gunaan untuk solat, itu mas kahwin. Dia budak sekarang baguslah. Ya. Mas kahwin sekarang ni banyak dengan barang emas. Masa ni kan banyak orang emas kan. Bagi emas pada isterinya. Dulu kita duit RM100, RM200. Dia trend hari ni banyak dah. Mas kahwin dengan emas. Betul emas. Kan? Mas kahwin bukan emas. Tapi emas kahwin itu diambil emas. Jadi memberi sepersalinan kepada mereka, iaitu 10 orang ya, 10 orang. Sekiranya tidak dapat mengadakan salah satu daripada 3 perkara ini, dia kena puasa. Tapi puasanya 3 hari je. Kalau zihar, 2 bulan betul-betul. Begitu juga kalau bersetubuh dengan isteri bulan Ramadan, waktu siang, 2 bulan betul-betul. No. Udahlah 2 bulan. Dia punya susunan tu, dia bukan atau. Kena buat yang pertama sekali, mula sekali. Biar hamba tak ada, puasa. Puasa 2 bulan betul-betul.
Kalau tak boleh puasa bukan kerana dia tak boleh sebab dia malas ataupun dia kerja, tak. Kerana doktor kata tak boleh. Doktor kata dia ni memang tak boleh puasa sebab sakit lah. Masa tu baru berpindah kepada yang ketiga, iaitu memberi makan orang miskin. Ya, kalau dalam bab zihar 60 orang. Bukan sikit, banyak. Tetapi dalam bab ini 3 orang je. Akan 3 orang. Berpuasa 3 hari je, makan 10 orang. Jadi ringanlah ya dalam bab ilak ni. Ya, tapi tetap ada kafarah dia. Ya, ada denda yang mesti dibayar untuk membebaskan diri dia daripada diazab oleh Allah Ta'ala. Baik. Pengakhiran ayat dengan kenyataan yang bermaksud bahawa Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang secara tidak langsung mendorong para suami supaya bersikap adil terhadap isteri serta menggauli mereka dengan cara yang baik tanpa melakukan sesuatu yang menyulitkan kehidupan mereka. Baik. Ya, maknanya kenapa Allah ujung tu fa innallaha ghafurur rahim, kerana itulah sifat Allah. Walaupun dah terlepas cakap, tapi bila kembali kepada Allah, mengakui kesilapan dilakukan, Allah Taala terima. Jangan risau. Ya, itu sifat Allah. Baik. Sekarang kita tengok ayat yang ke-227. Ini cerita tentang seterusnya. Kalau dia tandak, dia tetap tandak bersetubuh, dah habis tempoh masa. Ya. Jika telah berlaku waktu yang begitu panjang, tetapi tiada tanda-tanda perubahan, pihak lelaki tidak dapat juga kembali semula sebagai suami, maka hendaklah dia merombakkan ikatan perkahwinan itu dan memulangkan kemerdekaan kepada isterinya dengan talak. Sebab itu Nabi kata, abghadu halal ilallah at-talak. Ya, benda yang Allah benci tapi halal, talak. Jadilah talak. Ya. Jadi ayat yang ke-227, wa in azamut talaq fa innallaha sami'un alim. Dan jika mereka berazam untuk menceraikannya, dah habis tempoh ya, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Maksudnya, suami tak ingin lagi untuk kembali kepada kehidupan sebagai suami isteri hingga membiarkan masa berlalu selama 4 bulan. Maka tertalaklah isteri dengan satu talak bain. Talak bain ni apa? Tak boleh rujuk. Nanti saya cerita. Tapi dia boleh jadi talak raji'i. Tapi hukumnya talak bain. Kenapa talak bain? Yalah dah, itu hukumnya. Jadi talak bain tak boleh rujuk. Tunggu habis iddah, kalau nak kembali bersama isteri, baru boleh nikah semula. Itu kalau dia nak lah. Kalau dia tak nak, udah. Ya. Sekalipun isteri tidak membuat tuntutan talak. Sesetengah ulama berpendapat talak tidak gugur. Okey, saya cerita begini. Ini dalam ada 2 pendapat. Tapi kita pendapat mazhab Syafi'i yang muktamad, bila habis je tempoh itu, kan, maka isteri tadi tidak automatik. Dapat hadapi automatik. Terus dia tertalak. Habis tempoh. Tapi dalam mazhab Syafi'i tak. Dia kena pergi ngadu ke mahkamah syariah. Ngadu kepada hakim, qadhi. Kemudian qadhi akan minta supaya dilepaskan. Qadhi akan minta. Isunya bagaimana kalau dia tak nak lepaskan juga. Nak saja nak deritakan perempuan tu. Isteri dia. Ni, tengok. Setengah ulama berpendapat, talak tidak gugur semata-mata dengan berlalunya masa 4 bulan. Tetapi terjatuh setelah isteri membuat tuntutan. Sama ada kembali dengan membayar kafarah sumpah atau menceraikannya. Hal ini hendaklah diputuskan oleh hakim syar'i. Maksud begini. Bila habis tempoh. Kan habis tempoh, dia tak ceraikan isteri dia. Yang pertama, isteri kena ngadu. Sebab itu kita, kalau kita ingat talik yang kita baca tu, kan, bila aku tinggalkan isteri aku, 3 bulan atau lebih, tanpa nafkah zahir atau batin, adakah dia automatik? Tak. Maka mengadulah isteriku pada mana-mana qadhi syar'i. Sabit pengaduan di sisi qadhi itu, tertalaklah satu talak. Ingat, kita baca sama je. Kalau nikah di Perak lah, itulah talik kita sebelum tahun 2011. Ingat.
Lepas tu kita tukar 1010. Kita tukar. Sekarang ni talik tembus talak. Okay. Maknanya dia mesti mengadu. Mengadu dan sabit pengaduan itu. Maka kes ni samalah. Dia tak automatik. Tinggalkan isteri 4 bulan jatuh talak. Dalam mazhab Hanafi je. Tapi kita tidak. Kita mazhab Syafi'i. Dia kena ngadu pada hakim. Pada qadhi. Bahawa suami dia datanglah bukti. Bahawa suami dia telah mengilak dia. Dan tempoh pun dah habis. Dan dia minta supaya dilepaskan dia. Okay. Hakim akan panggil suami tadi. Untuk meminta dia melepaskan isteri tadi. Isteri katakan suami tetap tak nak mahu melepaskan isteri. Di sini kuasa hakim. Di sini kuasa hakim. Hakim boleh menceraikan isteri tadi. Jadi jangan ingat suami ni dia je ada kuasa. Dia ada dua dalam bab fasah dan dalam bab ilak ni. Hakim ada kuasa menceraikan. Begitu dalam fasah. Fasah kalau isteri tuntut, suami tak nak lepaskannya, suami hakim yang akan melepaskan. Dengan fasah. Cuma dia tak ada nilaian dalam bab fasah dia tak ada di sini nilaian talak tu. Dia tak jadi talak 1, talak 2, tak ada. Dia maknanya kosong. Kalau dia rujuk balik, dia nikah semula balik, dia dianggap tak pernah cerai isteri dia, dia sudah bilangannya. Ada macam itu. Itu je bezanya. Sebab dia hakim yang menceraikannya. Jadi dalam bab ilak begitu. Hakim yang akan memutuskan cerai. Cuma bezanya yang ini talak raji'i. Yang tadi di talak bain. Ya, inilah perbezaan. Itu saya kata yang ini kita kena tengok dalam fiqh. Dalam bab fiqh. Ya, Quran dia cerita umum begitu je, dia tak detailkan dari segi fiqhnya. Ya. Cuma macam saya kata tadi lah, sepanjang saya kerja bersetubuh waktu siang hari ada jumpa kes. Ya, ada satu je lah sepanjang saya kerja dah 25 tahun kerja, 26 tahun kerja ni. Sekali je dapat pun. Ya. Jangan li'an pun sekali je saya dapat pun. Bukanlah kes yang banyak je. Dia bukanlah budaya orang Melayu saya rasa. Ya, walaupun ada tapi dia kes terpencil saja. Ya. Ayat ini diakhiri dengan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sangat sesuai di sini. Kerana talak merupakan satu kejadian yang amat menyulitkan hidup isteri. Namun, hakikat sebenarnya siapa yang salah pasti dibalas oleh Allah. Kerana Allah Maha mendengar bisikan hati dan Maha mengetahui segala tindakan lahir. Sebab itu, ya, benda-benda ni antara suami isteri. Tapi ingat Allah ada. Macam bab zihar. Qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Kamu berdua dah berkelahi-kelahi ni, ingat Allah tak tahu ke? Allah tahu. Kamu dah berzihar isteri, orang dah Allah tahu. Nak bagi tahu pada manusia bahawa apa yang kita buat Allah tahu. Ya, walaupun kita suami isteri. Ya, kita duk ingat kita. Sebab itu ada hukuman untuk memberi keadilan. Walaupun macam saya sebut dulu, katakanlah seorang isteri dia pergi seorang suami telah menceraikan isteri, tapi suami tetap mengatakan dia tak ceraikan isteri. Sebab dia tak nak berlaku perceraian. Dia nyesal macam mana ke? Allah tahu, Allah tahu. Allah tahu. Walaupun sampai dia buat yamin istishar, bersumpah menyatakan aku tak pernah ceraikan isteri aku. Tak nak lapar. Isteri kata ya, sebab mereka berdua saja. Memanglah di segi hukum hakim akan terima pandangan suami tadi. Sebab nahnu nahkum bizawahir. Namun begitu Allah Taala tahu. Maka tak mustahil Allah boleh bagi cash balas terhadap orang yang membuat sumpah tapi sumpahnya sumpah kazab, mana sumpah penipu. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, pengajarannya baca sendiri. Tak banyak berempat ya. Minggu depan kita tengok ayat yang ke-228 cerita tentang talak, cerita tentang tolak pula. Tadi belum tolak lagi tapi dia boleh ke arah cerai. Minggu depan kita tengok tentang perceraian. Tempoh edah semua akan dibicarakan. Sebab kita dah mula masuk dalam bab al-ahkamul amaliyah. Ya, hukum berkaitan dengan amalan. Jadi insya-Allah kita sambung kuliah kita pada minggu hadapan.
Dan kita tutup majlis kita dengan baca tasbih kafarah dan suratul al. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.